Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Victor Davidma, berserta dengan Emerich Rentap Anak Raymond, dan kami akan membentangkan yaitu tentang peranan teknik pemeriksaan dan pemantauan dengan mengesan kerusakan kakisan. Oke. Saya akan teruskan untuk pengenalan kepada kakisan. Kakisan ini dia merupakan proses kemerosotan logam akibat tindak balas dengan persekitaran. Kakisan sering berlaku dalam industri seperti minyak dan gas, marine, pemprosesan kimia, penjanaan kuasa, dan pembinaan. Oke, untuk kesan kakisan pula sering berlaku kehilangan ketebalan bahan, berlaku kebocoran, keretakan, dan juga kegagalan struktur. Oke, seterusnya saya akan oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang kepentingan pemeriksaan dan pemantauan. Oke, untuk pemeriksaan dan pemantauan ya sangat penting karena kakisan dia tidak semestinya dapat dilihat dengan mata kasar. Ada kakisan yang berlaku secara dalaman dan hanya dapat dikesan menggunakan kaidah pemeriksaan tertentu. Melalui pemeriksaan, jurutera dapat mengenal pasti sama ada kakisan hanya berlaku pada permukaan atau sudah menyebabkan kerusakan yang lebih serius seperti penipisan bahan, lekuk kecil, keretakan, atau kelemahan struktur. Pemantauan pula membantu membandingkan bacaan lama dan bacaan baru supaya kadar perkembangan kakisan dapat dikenal pasti. Oke, seterusnya saya akan menerangkan tentang ujian tanpa musnah. Oke, seperti yang kita lihat pada slide, ujian tanpa musnah ialah kaidah pemeriksaan tanpa merosakkan komponen. Oke, contoh teknik ujian tanpa musnah, yang pertama kita ada pemeriksaan visual, ujian ultrasonik, ujian radiografi, ujian gelombang berpandu, kaidah kebocoran flux magnet, ujian arus pusar. Oke, untuk ujian tanpa musnah ini, dia merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk menilai keadaan bahan atau komponen tanpa merusakkannya lah. Kaidah ini dia sangat penting dalam industri sebab komponen macam saluran pipe, tangki simpanan, bekas tekanan ataupun struktur logam masih boleh digunakan selepas pemeriksaan dijalankan. Dalam pemeriksaan kakisan ini, ujian tanpa musnah dia digunakan untuk mengesan untuk ketebalan bahan ataupun kehilangan bahan, lekuk kecil, kakisan dalaman, dan juga kecacatan pada sambungan kimpalan. Oke, seterusnya saya akan bentangkan bagian pemeriksaan visual. Oke, seperti yang Anda lihat pada slide, untuk pemeriksaan visual, ini dia merupakan kaidah pemeriksaan yang paling asas dan mudah lah digunakan, dan dia juga digunakan untuk mengesan karat, perubahan warna, pengelupasan permukaan, kesan lekuk kecil, kebocoran, dan juga perubahan bentuk. Untuk kelebihannya pula, dia mudah dilakukan lah, serta cepat dan kos rendah. Untuk kelemahannya pula, dia tidak dapat mengesan kakisan tersembunyi.
yaitu mungkin secara dalaman lah, kakisan yang terdapat di dalaman di bawah permukaan eh, bahan tersebut. Oke, pemeriksaan visual juga dia dilakukan melalui pemerhatian secara langsung terhadap permukaan komponen. Nah, pemeriksaan ini dia boleh dilakukan gunakan mata kasar atau bantuan alat lah macam cermin, kanta pembesar, kamera, alat pemeriksaan dalaman, dan drone. Kaidah ini dia sesuai lah untuk kesan tanda-tanda kakisan yang jelas macam karat, perubahan warna, kerusakan salutan, kesan lekuk kecil, kebocoran, dan juga perubahan bentuk struktur. Oke, walau bagaimanapun pemeriksaan visual dia ada kelemahan juga sebab hanya boleh mengesan kerusakan yang hanya dapat dilihat pada permukaan sajalah, yang secara dalaman tidak dapat. Oke, seterusnya seterusnya yaitu berkenaan dengan ujian ultrasonik. Oke, seperti yang kita lihat pada slide, ujian ultrasonik ini dia menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Oke, fungsi utama untuk ujian ultrasonik ini dia untuk mengukur ketebalan dinding, mengukur penipisan dinding, mengesan kakisan lekuk, mengesan kakisan nakisan, dan juga mengesan kecacatan dalaman. Untuk kelebihan ujian ultrasonik ini yang memberikan bacaan ukuran sebenar yang sesuai lah, bacaan ukuran sebenar, serta dia sesuai untuk salurnya untuk pemeriksaan saluran pipe, tangki, dan bekas tekanan. uh, Oke, untuk ujian ultrasonik ini dia menggunakan gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi lah untuk memeriksa keadaan bahan dalam pemeriksaan kakisan. Kaidah ini dia sangat berguna lah sebab dia dapat mengukur baki ketebalan dinding suatu komponen. Sebagai contoh lah, jika dinding saluran pipe itu dia semakin menipis disebabkan oleh kakisan, atau ujian ultrasonik ini dia boleh menunjukkan nilai ketebalan lah semasa dalam unit ketebalan semasa dalam unit milimeter. Data ini dia penting lah sebab jurutera ini dia boleh menilai tahap keselamatan komponen, sama dia boleh anggarkan jangka hayat penggunaan bahan tersebut. Namun begitu, kaidah ini juga dia perlukan permukaan yang sesuai dan pengendali yang mahir lah untuk menggunakan ujian ultrasonik ini. Oke, seterusnya saya akan bentangkan mengenai ujian radiografi. Oke, untuk ujian radiografi dia menggunakan inilah sinar gamma, sinar X dan sinar gamma. Oke, ujian radiografi ini dia digunakan untuk mengesan macam kakisan dalaman, kehilangan ketebalan yang tersembunyi, kecacatan sambungan kimpalan, saluran pipe yang tersumbat, sama kakisan di bawah penebat. Untuk kelebihan ujian radiografi ini dia boleh kesan kerusakan pada dalaman bahan, serta dia boleh menghasilkan record image lah melalui radiografi ini. Oke, untuk kelemahan dia pula dia melibatkan sinaran UV yang berbahaya lah, serta dia kos lebih tinggi dan memerlukan kawalan keselamatan yang tinggi. Seterusnya, oke. Nah, itu saja untuk saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Emerson Tab. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Emery Serentap Anak Reman CB230111 akan membentangkan pembandingan teknik pemeriksaan.
Teknik pemeriksaan terbagi kepada 5, yaitu pemeriksaan visual, ujian ultrasonik, ujian radiografi, ujian gelombang berpandu, dan kebocoran flux magnet. Terdapat fungsi utama, kelebihan dan kelemahan untuk setiap teknik pemeriksaan. Untuk pemeriksaan visual, fungsi utamanya adalah mengesan kerosakan pada permukaan bahan. Kelebihannya adalah mudah, cepat dan murah. Kelemahan pula tidak dapat mengesan kakisan yang tersembunyi. Untuk ujian ultrasonik mampu mengukur ketebalan dinding bahan, memberi data ukuran yang sebenar, tetapi memerlukan pengendali yang mahir untuk menggunakan ujian ultrasonik. Untuk ujian radiografi dapat memeriksa keadaan dalaman bahan dan mengesan kerosakan yang tersembunyi, tetapi berisiko kerana sinaran gamma dan kos yang tinggi. Untuk ujian gelombang berpandu pula, ujian gelombang berpandu mampu memeriksa saluran pipe yang panjang dan meliputi jarak pemeriksaan jauh, tetapi kurang terperinci berbanding ujian ultrasonik. Dan akhir sekali, kebocoran flux magnet mampu mengesan kehilangan logam pada bahan cepat untuk kawasan besar, tetapi sesuai untuk bahan ferromagnet sahaja. Kesesuaian teknik mengikut jenis kakisan. Kaedah yang sesuai mengikut jenis kakisan. Kakisan yang seragam memerlukan pemeriksaan visual dan ujian ultrasonik. Untuk kakisan lekuk, ujian ultrasonik ataupun ujian radiografi. Untuk kakisan celah, ujian ultrasonik tertumpu atau ujian radiografi. Untuk kakisan galvanik pula memerlukan pemeriksaan visual dan ujian ultrasonik. Untuk kakisan bawah penebat memerlukan ujian radiografi, ujian ultrasonik atau ujian gelombang berpandu. Untuk keretakan kakisan tegasan memerlukan ujian ultrasonik, ujian arus pusat, ujian penembus cecair atau ujian zarah magnet. Untuk aliran asas pemeriksaan kakisan. Langkah asas untuk pemeriksaan kakisan ialah yang pertama, kenal pasti komponen dan persekitaran operasi. Yang kedua, semak risiko pada kakisan. Yang ketiga, jalankan pemeriksaan visual. Yang keempat, pilih kaedah ujian tanpa musnah yang sesuai untuk pemeriksaan. Yang kelima, ukur tahap kerosakan kakisan. Yang keenam, klasifikasikan kerosakan. Akhir sekali, cadangkan tindakan susulan. Tindakan susulan yang patut dibuat ialah pembersihan, baik pulih salutan, pemantauan berkala dan penggantian komponen. Untuk kajian kes industri minyak dan gas, saluran pipe minyak dan gas terdedah kepada kakisan dalaman dan luaran. Untuk kakisan dalaman, pipe minyak dan gas terdedah kepada air, karbon dioksida, hidrogen sulfida dan bahan cemar kimia. Untuk kakisan luaran, pipe terdedah kepada kelembapan tanah, air laut, salutan rosak dan kegagalan perlindungan katodik. Terdapat beberapa risiko jika kakisan tersebut tidak dikesan. Pertama ialah akan berlaku kebocoran pada pipe. Kedua, boleh menyebabkan kebakaran. Ketiga, boleh berlakunya letupan. Keempat, boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar. Dan akhir sekali, akan mengganggu operasi kerja. Terdapat beberapa kaedah untuk memeriksa saluran pipe. Yang pertama ialah pemeriksaan visual untuk menentukan kerosakan salutan, kebocoran dan karat. Yang kedua, ujian ultrasonik untuk mengukur ketebalan dinding pipe. Yang ketiga, ujian gelombang berpandu untuk saluran pipe yang panjang.
Yang keempat, kaedah kebocoran flux magnet untuk memesan kehilangan logam pada pipe. Dan akhir sekali, ujian radiografi untuk kakisan dalaman dan kecacatan kimpalan. Untuk pembincangan dan penilaian kritikal, tiada satu teknik yang sesuai untuk semua jenis kakisan. Jadi pemilihan teknik bergantung kepada jenis kakisan, kebolehcapaian kawasan, jenis bahan, bentuk komponen, keperluan keselamatan, dan kos dan masa. Jadi beberapa teknik akan digabung untuk meningkatkan lagi keberkesanan dalam penilaian kritikal. Terdapat beberapa cadangan strategi pemeriksaan dan pemantauan kakisan. Cadangan strategi pemeriksaan kakisan ialah menggunakan pemeriksaan visual sebagai langkah pemeriksaan awal untuk mengenal pasti kakisan. Kedua, menggunakan ujian ultrasonik untuk mengukur ketebalan dinding komponen. Ketiga, menggunakan ujian radiografi bagi mengesan kakisan dalaman atau kakisan yang tersembunyi. Keempat, menggunakan ujian gelombang berpandu atau kebocoran flux magnet untuk memeriksa saluran pipe yang panjang. Dan akhir sekali, menjalankan pemeriksaan secara berkala berdasarkan tahap risiko komponen. Kesimpulannya, pemeriksaan dan pemantauan penting untuk mengesan kerosakan kakisan. Kedua, pemeriksaan visual sangat sesuai untuk memeriksa kakisan pada bahagian permukaan. Untuk ujian ultrasonik pula sangat sesuai untuk mengukur ketebalan dinding bahan ataupun pipe. Yang keempat, ujian radiografi sesuai untuk mengesan kakisan dalaman ataupun kakisan yang tersembunyi. Dan untuk melakukan penilaian kritikal, teknik pemeriksaan tidak terhad kepada satu sahaja, tapi gabungan teknik akan memberikan hasil pemeriksaan yang lebih tepat. Itu saja. Terima kasih.